Okay. Alright, so hari ni kita sambung lagi vector pula, vector product pula. So kita dah tengok skala product which is yesterday pun kita dah cover basic daripada introduction vector, lepas tu skala product. So supposedly by now kamu dah tahu macam mana nak buat dot product, macam macam mana nak buat dot product, apa properties bila A perpendicular to B. Okay, bukan terus equals to 0. Remember, kena yang depan. Okay, depan tu kena ingat, jangan ingat equals to 0 je. So, A perpendicular to B, A dot B equals to 0. Okay, and then kita belajar unit vector in the direction of V. Okay, kamu yang saya terangkan ialah unit vector sahaja formula dia. Okay, tapi formula yang kita gunakan ini ialah untuk unit vector in the direction of V. Okay, ataupun U lah, ini vector kita U. Ataupun dalam maksud lain, parallel to U. Okay, in the direction of U dengan parallel to U samalah. So, ini formula yang kita akan gunakan. Okay. Nanti dekat vector product ada unit vector juga. Okay, tapi dia jadi cerita lain pula lah. So, hari ini kita tengok, kita sambung sikit lagi example 15. Example 16 saya dah suruh buat, dah bagi jawapan. Tapi kita belum discuss lagi, nanti dalam kelas next week kita tengok. Okay, let's see example 15. Masih lagi berada dekat skala product. So the question here said the angle between vectors A and B is inverse cos 1 over square root 84. Find lambda. Mana lambdanya? Ini lambda. Okay, so ini lambda yang kita nak cari. So angle between vectors. So formula angle between vectors, we have theta equals to inverse cos A dot B over magnitude A, magnitude B. Okay, ini pun dah ada dalam kepala kamu yesterday. So, the question give us angle between two vector is ini. So, this is your theta. Okay, ini theta kita. So, masukkan je lah inverse cos. Inverse cos 1 over square root 84 equals to inverse cos. Yang ni kita boleh kirakan. So, A kita ialah 1 lambda 2 dot 2 3 1. Okay, nombor dia sahaja kalau nak tulis macam ni. So square root magnitude kita 1 square plus lambda square plus 2 square. Magnitude kita 2 square plus 3 square plus 1 square. Okay, boleh terus kira sini. So dot product yang atas 2. Yesterday ramai yang terconfuse lagi, dibuat macam ni lagi. 2, 3 lambda, 2. Ingat skala product, skala tu apa? Constant. Dalam bahasa mudah nak bagi tahu dekat adik kamu darjah 1, skala tu apa? Nombor. Okay, so product dia mestilah nombor. Jangan dikomakan lagi, jangan dapat vektor lagi. Sini tambah. Okay, kita tambahkan dia. So this one should be, dah tak ada bracket dah. Kita terus nak kira ni. 2 plus 3 lambda plus 3. So dalam ni ialah 5 plus lambda square. Dalam ni ialah 14. Okay, simplifykan je. Atas kita ada 4, sini 2 kan. So atas kita ada 4 plus 3 lambda over square root 5 plus lambda square root 14. Kira make sure tahu aim kita apa sebenarnya yang kita nak cari. Okay, soalan suruh cari lambda. Di sini soalan suruh cari lambda. So lambda kita di mana? Lambda kita di sini. So ini jangan lupa bawa turun balik. So kita ada inverse cos 1 over square root 84. Inverse cos 1 over square root 84. Okay, inverse cos dengan inverse cos tu dia cancel out each other. So kita ada 1 over square root 84 equals to 4 plus 3 lambda over square root 5 plus lambda square root 14. So cerita konsep vektor dia sebenarnya di sini sahaja. Baris yang pertama tu sahaja konsep vektor yang mana kamu kena tahu angle between two vectors. Yang lain ni semuanya basic algebra kamu. Okay, susun-susun dia sahaja. So, apa yang kita ada dekat sini panjang lagi sebenarnya. Nampak je macam dah siap. Basic algebra kita.
Apa yang kamu belajar daripada modern maths kamu? Okay, so aim kita nak cari lambda di sini. So apa yang kita akan buat ialah kita darat silang. Okay, darat silang dulu. So kita ada ini square root ini. Sekali kan boleh darabkan terus. So we have square root 14 times 5 plus lambda square. Di sini kita ada 4 plus 3 lambda square root 14, square root 84. Tengok betul-betul just in case salah kira. So kira ada square root, kanan ada square root, dia terus jadi third equation. So third equation, square root kena di both sides. Kita kena rearrange dulu, kita dah rearrange. So what we have to do here is just square both sides. Okay. So square both sides, sebelah kiri terus jadi 14, 15, 5 plus lambda square. Kanan kena hati-hati dekat sini. Square di sini ialah this one square, this one square. Okay. So if you squarekan this one, square root 84, dia akan jadi 84. Ini kena hati-hati. Dia bukan terus cancel. So this one will be 4 plus 3 lambda square. Okay. So from now onwards basically tinggal nak siapkan jadikan dia quadratic equation. Okay. So susun. Kita expand dulu. Ini dengan ini, boleh simplifykan tak? Bahagi berapa tu? 84 boleh bahagi 14. (84) divided by 14 dapat berapa? 6. 6, okay. So 6, sini jadi 6. So kita simplify lah di sini. Dan kita expand. 5 plus lambda square equals to 6. 16. 2 times 4 times 3, kita ada 24 lambda plus 9 lambda square. Okay. Ini kita simplifykan lagi. Ya, mana nak bawa ni? Saya copy dulu . Kamu kenapa? Okay, so expand. 5 plus lambda square equals to 96 plus 144 lambda plus 54 lambda square. Bawa semuanya ke sebelah kanan, 54 minus lambda square, 53 lambda square plus 144 lambda. 96 minus 5, kita ada 91 equals to 0. Tak boleh simplify dah. So tekan je lah calculator kita. Kita tekan equation di calculator, kita akan dapat lambda plus 1, 53 lambda plus 91, therefore our lambda is equals to negative 1. Lambda is equals to negative 91 over 53. So remember from here, this is from semester 1, chapter 2, third equation. Apa yang kita ingat tentang third equation? Square both side. Dan seterusnya, ingat. First kali kita rearrange square both side. Okay. Okay, third equation, kita kena rearrange square both side. Ada satu step dekat sini and then baru dapatkan answer. Apakah step yang ketiga tu? Siapa ingat apa step yang ketiga yang kita kena buat bila kita ada third equation? Kasih masuk dalam equation pertama kan, Madam? Miss. Apa nama dia tu? Betul. Apa nama dia tu? Kena buat apa? Recheck. Recheck. Okay, so kita kena recheck.
So third equation kena rearrange, square both side, recheck and then kita kena tulis answer kita. Okay, sebab dalam third tak boleh jadi negatif. So jawapan kita dua-dua tak semestinya kita boleh ambil dua-dua. Okay, so kita kena recheck our answer. So masukkan balik dekat dalam cerita kita. So apa yang kita ada dekat sini ialah kita tahu, kejap Okay. Okay, alright. So apa yang kita tahu dekat sini ialah, okay, kalau kita kira A dot B kita, ini A dot B kita kira ini jadi ini, jadi ini, so dapat ini. So kita tahu A dot B kita is equals to 4 plus 3 lambda. Okay, so apa yang kita kena buat kat sini ialah kita kena masukkan lambda kita dekat dalam equation yang ada dekat sini. Okay, A dot B kamu akan jadi greater than 0. Kenapa jadi greater than 0? Kalau kamu tekan inverse cos 1 per square root 84 ni, jawapan kita dekat sini ialah 83.7. Okay, 83.7 which is angle dia kurang daripada 90 darjah. So A dot B kita akan jadi greater than 0. So we check menggunakan ini. So kita akan recheck untuk lambda 1 when lambda equals to 1, sorry negative 1. So A dot B is equals to 4 plus 3 negative 1 which is kita dapat 1 A dot B. So recheck untuk lambda equals to negative 91 over 53. So A dot B kita is equals to 4 plus 3. Allah tak muat. Pandai-pandai lah kamu tulis. Okay. When lambda is equals to negative 91 over 53. So A dot B kita is equals to 4 plus 3 negative 91 over 53. Which di sini kita dapat negative 61 over 52, nilai dia kurang daripada kosong. Okay, so kita boleh buat conclusion since A dot B kita lebih daripada kosong, so we have to choose negative 1 as our answer. Okay, kita choose negative 1 sebagai jawapan kita. So ingat lambda yang kita cari ialah untuk cari angle kita. So always relate dengan kita punya equation angle between two vectors dekat sini. Alright, so itu cerita skala produk yang mana hanya ada definition dan juga angle between two vectors sahaja. Okay, dan juga satu properties kita A dot B equals to 0 which is A perpendicular to B. Okay, so let's move on to question. Yang ni faham ke? Boleh faham kenapa kita pilih since A dot B greater than 0? Boleh faham? Okay ke? Faham ke kenapa Okay, kita pilih A dot B? Boleh? Kalau kita tengok balik yang atas, tadi angle kita 83.7. So 83.7, angle kita kurang daripada 90 degree. Okay, so propertiesnya bila angle kita kurang daripada 90 degree, A dot B kita greater than 0. Okay, so that's why we choose satu lah. Kita tak boleh jadi negatif. Okay, so let's go straight to vector product. Okay, ada 3 learning outcome untuk vector product kita. Nombor 1, find vector product, obviously. Use properties, and the third one is to find the area of parallelogram and a triangle. Kenapa tiba-tiba ada parallelogram dengan triangle pula? Okay, so kalau skala produk sama juga, find skala produk, use properties. Yang ketiga, application dia ialah angle between two vectors.
Okay. Untuk vector product, find vector product, use properties. Yang ketiga application untuk vector product ni ialah area of parallelogram and a triangle. Okay. So this, if you see find area of parallelogram. So kamu tahu kamu mesti kena guna vector product dekat situ. If the question asks you to find the angle between two vectors, so mesti ada dot product di situ. Okay, vector product. Okay, vector product. Vector tu apa dalam IJK? So produk kamu, lepas kamu dah buat vector product, jawapan dia mestilah vector. Okay, so macam kita buat skala produk. Skala tu apa? Nombor lah, senang cakap nombor. Kalau lepas kita buat skala produk, mesti dapat nombor. Okay, ini dua perbezaan antara dua benda ni lah. Vector product kita panggil cross product. Lebih kurang lah cross product, vector product benda yang sama. So ada dua formula juga sama macam skala produk. Ada dua kotak dekat situ kalau kamu tengok. So the first definition is A cross B is equals to, this one is modulus A. Jangan sebut modulus A, kita dah belajar vector. Janganlah sebut modulus A, kita kena tahu definition dia. Okay. Magnitude A, magnitude B, sin theta. Apa pula ni? Siapa boleh bagi tahu ini apa? Ada pula tulis kat bawah tu. Unit vector normal to both A and B. Unit vector tahu apa? Tahu. Okay, unit vector yang kita dah belajar. Vector over magnitude. Ini yang kita dah belajar. Okay, so sekarang saya nak tambah sikit lagi dalam pengetahuan kamu tentang unit vector. Unit vector yang kita buat dekat 5.1 tu, dia ialah unit vector yang parallel to U. Okay, so let's say U kamu ialah A dot B. Tak apalah, abaikan. Okay, dia ialah unit vector yang parallel to U. Maksudnya contoh kalau kita ada U equals to I plus J plus K, ambil sahaja U ni letak dalam formula, itu cerita dia. Okay, parallel to U ataupun same direction. Okay. Apa pula N dekat sini? Okay, di sini pengetahuan baru untuk kamu. N, apa-apa yang ditulis N selepas ini, itu ialah normal. Kita panggil sebagai normal. Normal tu apa? Perpendicular. Okay, perpendicular tu apa? Dia 90 degree lah. Kalau vektornya begini, normalnya begini. Okay, 90 degree. Okay, so kita dah tahu N ini ialah unit vector. So datang daripada formula, sekejap saya tulis. Unit vector kita tahu formula tadi, tapi dekat sini ialah unit vector perpendicular. Yang tadi parallel. Perpendicular to A and B. So what's the difference here? Okay, yang kita buat dalam yesterday, yang banyak-banyak sangat kita buat tu unit vector parallel to A. Satu sahaja vector. Okay. Di sini N ni ialah perpendicular to A and B. So dia kena ada dua vector dekat sini. So apa yang membezakan dia ialah formulanya. Formula pun lebih kurang sama. So kalau kamu tengok, atas dia ialah vector, bawah dia ialah magnitude. Formula sama. Cumanya dekat sini U kamu akan jadi vektor baru which is A cross B. Okay, kenapa pula dia jadi macam ni? Sebab, let's see, tengok diagram dekat sini. Contoh ini ialah vektor A kita. Ini vektor B kita. Okay, macam mana nak dapatkan normal between these two vectors? Kita kena crosskan dia. Okay, kita crosskan. Jangan sebut darab, cross. Okay, sekarang darab dah jadi benda yang lain dah, cross. Ini ialah cross. So cross maksudnya kita kena buat cross product lah. So bila kita crosskan A dengan B, kita akan dapat this one here. Okay, which is ini normal kita lah. Okay, normal kita. So ini nilai dia positif. Dia boleh dapat dua normal. Okay, satu yang positif, satu yang negatif. Macam mana pula? Okay, negatif. Okay, so ingat untuk dapatkan normal, sekarang kamu belajar benda baru. Ada perkataan normal. Macam mana nak dapatkan normal? Ialah A cross B. So this is the most important formula untuk kita punya subtopik ini. Okay,
So bila soalan cakap find unit vector perpendicular to both A and B, kamu kena cari dulu U equals to A cross B kita. Okay, ataupun N lah, boleh cakap N, boleh cakap U. Kita kena cari dulu A cross B kita, baru kita masukkan dalam formula unit vector yang kita gunakan sebelum ni. If the question said find unit vector parallel to A, dia akan sebut satu sahaja vector. So ambil vector ni masuk dalam formula terus. Okay, di sini tak adalah dia akan cakap parallel to A dan B. Okay, dia akan cakap satu sahaja vector. Alright, so note dekat sini, apa ni? If A and B are parallel vector, then theta equals to 0. Okay, ini tak apa, nanti kita tengok. Tak apa. Okay, tak apa, abaikan dulu, nanti kita tengok dekat properties. Okay, sama juga. Tak payahlah tengok right hand rule ni, kamu akan belajar physics, tak apa. Okay, sekarang tengok kita punya definition untuk cross product kita. So saya cakap tadi ada dua definition. So definition yang pertama ialah ini. Ini definition pertama. Ini ialah definition yang kedua. Okay, ini ialah unit vector kita. Okay. So definition yang kedua ni macam mana kita nak buat? Kalau kamu ingat kita belajar matrices, kita pernah kira determinant. Okay, yang mana kita tutup satu AD minus BC. Kita tutup satu AD minus BC. Kita tutup satu AD minus BC. So exactly the same thing yang kita akan buat dekat sini untuk cari kita punya vector product. Vector product jadinya bila jawapan kita akan ada I, J, K di sini. Okay, so sign dia pun kalau ingat lagi kita cari determinant dalam topik matrices dulu, yang di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Okay. Jangan confuse pula dengan cari determinant tu. Ini kita cari vector. Let's go straight to the example. So given vector A and vector B, find A cross B. So macam mana nak gunakan formula tadi? So A cross B is equals to I, J, K. So kita ada 2, 3, negative 2, 4, negative 2, 3. Okay. Positif, negatif, positif. So, first kali apa yang kita kena buat ialah letakkan positif, negatif, positif tu dulu. So, positif, negatif, positif. So, tutup yang pertama, tutup kolom yang pertama, so kita ada 3 times 3. 3 times 3 is 9. Tutup kolom pertama, ini AD minus BC. So, 9 minus 4. Okay, negative 2 times negative 2 ialah 4, so 9 minus 4. Di sini tuliskan I. Sekarang kena tulis I sebab kita tengah buat vector product. Skala product tak ada I dah. I dot I equals to 1, hilang dah I-nya. Next. So yang di sini J, apakah dia? Tutupkan J, AD 6, BC, negative 8. Ini kena hati-hati. 6 minus negative 8. Dan last sekali untuk K, tuliskan K, tutup K, AD, negative 4 minus BC, 12. So negative 4 minus 12. And then kira je lah. So kita ada 5I, 6 plus 8. 6 plus 8, 14. So minus 14J. Negative 4 minus 12, negative 16. Boleh? Boleh faham? Okay. Boleh, Miss. Okay, so sekarang dah bertambah dah information yang kamu tahu. Kita dah tahu macam mana nak buat dot product, and now kita dah tahu macam mana nak buat vector product. Sebelum tu lupa. Dekat sini kan, sini minus kan? Kita expand ni A dot A tambah A dot B minus B dot A minus B dot B square. So sini minus. Salah ni. Minus. So jawapan dia minus. Dibetulkan. Okay, balik semula kepada vector product kita tadi.
Let's see example 18. So given vector A and vector B, find A cross B. So benda yang samalah kita akan buat. Cuba buat dulu. Sambil-sambil tu buat dulu. Saya bagi 1 minit. Dapat dah? Dapat Miss. Okay, berapa dapatnya? Berapa jawab aku? Negatif 11. Negatif 11, I? Negatif 11I plus 2J plus 5K. Ada yang salah dekat situ. Apa yang salah? Sini. Remember positive, negative, positive. Okay, negative 1 plus 3 kita dapat positive 2. So sini negative 2J. Okay. So hati-hati. Hati-hati tak apa. Bila kira, kalau boleh saya tak nak kamu terus kira contoh macam ni. Kamu nak kira yang J, kamu tutup J. Negative 1 plus 3. Okay. Boleh, tak ada masalah kalau kamu jarang buat careless mistake, tak ada masalah. Okay, tapi kalau nak elakkan careless mistake, tulis bersama negatif tu. Okay, formula dekat sini ialah saya tulis AD minus BC je lah supaya faham minus BC. Okay. Ramai nanti yang akan tercareless terletak plus dekat sini. Okay, kena careless pula, jangan careless. Kena berhati-hati sebab nanti bila kita buat application, samalah macam skala produk, dot product dengan cross product ni ialah permulaan untuk markah-markah yang penuh dekat bawah tu. So if you salah dekat sini, salah satu negatif je and it will affect the whole question. So you have to be extra careful here. Okay, so question B. Prove that A cross B is a vector which is perpendicular to the vector A. Apa pula ni tak faham dah apa dia cakap. Kita tahu apa yang kita dah tahu daripada 5.2. A perpendicular to B. A dot B equals to 0. Kenapa kita tulis benda ni? Sebab kita terus nampak perpendicular to vector A. Kita nampak ayat perpendicular to vector A. So the question here said A cross B perpendicular to vector A. So daripada information yang kita ada dekat sini, okay. Question B. We know that A perpendicular to B, A cross B
is equals to 0. Okay. The question said A cross B perpendicular to A. So kalau kita tulis balik, we have, tak payah tulis merayak ni, saya saja je. A cross B perpendicular to A. Jadinya apakah kita punya properties kita? A cross B, sorry, sini dot jangan terconfuse. Okay. So A perpendicular to B, A dot B equals to 0. A cross B perpendicular to A, jadinya A cross B dot dengan A equals to 0. So inilah properties yang kita kena gunakan. So apa yang kita kena cari ialah kita kena tunjukkan dia equals to 0. Okay. Jangan kira-kira equals to 0. Kira-kira equals to 0. Kira-kira equals to 0 dan last kali 0 equals to 0. Tak boleh buat macam ni. Dalam mathematics tak ada pun proses ini. Okay. Untuk show kita. Kamu nak showkan ini. Ingat. Kita perlu pilih satu side saja. Kita kalau kita nak pilih kosong kan, kita pilih left hand side lah. Okay, kita kena anggap yang kita tak tahu jawapan dia kosong. So, therefore kita ambil lah A cross B dot A. Jangan tulis apa-apa sebelah kanan tu, jangan tulis 0 di sebelah kanan, kita kira sekarang. So A cross B we have from this question here. So negative 11I minus 2J plus 5K dot dengan A. A ialah I plus 2J plus 3K. I plus 2J plus 3K. Nampak saya tulis vektor saya dalam bentuk IJK, jadi bracket saya kena bulat lah. Okay, jangan guna bracket ini pula. Kalau nak tulis ini kena tulis nombor sahaja. So dot kan, abaikan IJK. So I dengan I negative 11 times 1 we have negative 11. Dah tak ada dah IJ K kamu. Now J dengan J. Ambil nombornya sahaja. Negative 2 times 2 negative 4. So sini plus negative 4. That should be negative 4 lah. Last kali 5 times 3 we have 15. So plus 15. Which kita kira kat sini kita dapat kosong. Okay, situ. Kosong kamu perlu di sebelah kanan. Yang kiri tu tak payah usik apa-apa dah. Okay, so when the question asks us to prove, kenalah kita tunjukkan. Since A cross B dot A is equals to 0, then A cross B is perpendicular to A. Okay, so kiranya perpendicular to A. So kiranya A cross B tu macam vektor barulah. Okay. Okay, so itu cerita cross product ada kaitan dengan A dengan dot product. Okay, now let's say properties of vector product. Okay. Just scalar product ada properties, vector product pun ada properties. Okay, properties ni kita tak boleh ambil mudah Banyak soalan yang akan ditanyakan menggunakan properties. Okay, so let's see property yang pertama. Okay, saya compare dengan scalar product kita punya properties. Okay, so properties vector product yang pertama. A cross B is equals to negative B cross A. Okay, kalau dot product dia tak ubah apa-apa. So A dot B dan B dot A sama. Okay, so kalau kita ada A dot B minus B dot A, dia benda yang sama, dia akan jadi kosong lah. Okay, tapi untuk cross product, kalau dia terbalik, A cross B tak sama dengan B cross A.
dia ialah negatif. So that's why dia boleh jadi, tadi kita ada cakap pasal cross product yang ini, normal ni kita dapat positif negatif, macam mana dia jadi negatif. Kalau A cross B, terbalik pula ni, okay tak apa. Kalau A cross B, kita dapat negatif. Okay, kalau B cross, kita ambil macam ni je lah. Kalau A cross B, kita dapat positif. Okay, dekat atas. Kalau B cross A, dia akan turun ke bawah. So that's why dia boleh jadi positif dan negatif. Okay. So itu yang pertama, yang bezanya. Okay, yang kedua lebih kurang sama je lah dengan yang nombor 4 di sini. Okay, kita boleh keluarkan constant dekat situ, M. Okay, MA cross B is equals to M, tengok sendirilah, tak naklah saya baca. Yang ketiga pun lebih kurang sama dengan dot product kita. Okay, A cross B plus C, kita boleh keluarkan satu-satu, dia macam darab juga. Okay, so A cross dengan B tambah A cross dengan C. Cross bukan darab, ini bukan darab. Konsep dia sahaja sama dengan darab. Tapi cross, which is kita kena buat yang ini. Okay, 4 tak ada masalah lah, benda yang sama. 5 pun tak ada masalah, 6 tak ada masalah. So nombor 7. Okay, properties yang ketujuh ialah properties yang penting. So sekarang nak tambah confusion kita. So daripada skala produk, kita dah tahu if A perpendicular to B, A dot B equals to 0. So now kita akan tambah pula pengetahuan kita, if A is parallel to B, A cross B equals to 0. So itu dua benda yang kita kena ingat lah. So from skala produk, A perpendicular to B, A dot B equals to 0. If A parallel to B, A cross B equals to 0. Okay, so ini masukkan dalam ingatan kamu, letak dekat sticky note kamu, ingat sekarang. Allah. Okay. So, senang ingat kalau kita buat garisan dua ini mesti ada dua macam ni. Parallel cross. Okay. Kena ingat lah. Okay, let's see example 19. Example 19 tak ada apa-apa pun sebenarnya. If given A, B and C, find A cross B. Ini kita dah buat dah sebenarnya. Saya tak nak buat. Boleh cari sendiri. 7I minus 7J minus 7K. Ini jawapannya. Okay, B ialah daripada A. So the question asks us to find A cross B cross dengan C. Okay, so what we have here is just ambil jawapan A cross B ini, crosskan sekali lagi dengan C. Ini pun sama juga lah, saya tak nak buat. Ini yang sama. Okay. Ya, saya letak example ni kat sini. Kalau soalan suruh showkan ini, let's say lah, soalan suruh showkan A cross B, B plus C dan sebagainya. Apa yang kita kena buat ialah kita kena buat left hand side and then kita kena buat right hand side. Kira jawapan dia sama and then we prove left hand side is equals to right hand side. Okay, so that is if the question asks us to show. Okay, now let's go straight to example 19. Ini akan jadi mencabar sikit untuk kita. Baca ayat tu apa yang kamu faham. Baca dulu ayatnya. Saya rasalah saya skip dulu example 19, nanti next class kita buat. Saya nak pergi kepada example 20 dulu. Okay, example 19 nanti skip. Kalau saya lupa tolong ingatkan saya untuk buat balik. Kita buat example 20 dulu. Okay, so question said find unit vector of the normal to the plane. So kita dah tahu, kita dah master dah mencari unit vector. Automatically nampak unit vector dekat sini, kita tahu formula dia ialah U hat vector over magnitude. Okay, ini kita tahu daripada apa yang kita belajar yesterday dan yesterday. But the question said find a unit vector of the normal
to the plane. Okay. So sekarang kita dah mula dah dekat dengan application kita. Kamu akan jumpa plane dan juga line dalam application of vector. So question ask us to find unit vector normal to the plane. Okay. Kena ingat, mesti akan ada U kita ni terus gantikan dengan A cross B. Okay. U kita gantikan terus dengan A cross B. Okay. Tadi kita dah tahu formula unit vector, but the question asks us to find unit vector normal to the plane. Normal perpendicular benda yang sama. Terus gantikan menjadikan A cross B. So question give us the plane containing point A, B and C. So apa maksud dia dekat sini? Plane, kita ada plane. Plane itu bayangkan hanya sekeping kertas A4. Macam mana nak lukis plane? Boleh lah tu. Allah buruknya. Boleh lah tu. Okay. So saya cakap kita dah dekat dengan application. So dalam application kita ada cerita pasal line, kita ada cerita pasal plane. Okay. Line ini kamu bayangkan dia ialah sebatang pen. Plane ini kita bayangkan dia sehelai kertas A4. Okay. Itu cerita dia. So sekarang dia kata plane containing points. So kamu ada sehelai kertas A4, dekat atas kertas A4 kamu ada 3 dot. Okay. 3 dot A, B dan C. So A, B dan C. Kita buat 3 dot di atas kertas A4 kita. So, macam mana nak cari normal? Kita nak cari unit vector, kita perlukan A cross B dulu. Macam mana nak cari A cross B? A dan B pun tak ada. Okay, kita punya vector pun tak ada. So, apa yang kita kena buat dekat sini? Kita choose satu point. Let's say saya choose point A. Saya choose point A. So, balik semula kalau kamu ingat dekat triangle yang kita cari position vector kita, AB itu, which is ini ialah O belakang tolak O depan. Datangnya daripada mana? Daripada satu point. Vector tu datang daripada mana? Daripada satu point. Let's say kita choose point A. Dia mesti pergi kepada point yang lain, direction dia. Okay. Daripada point yang kita pilih, mesti pergi kepada point yang satu lagi. Okay. Tak bolehlah yang ini kamu dah pilih ini, lepas tu ini kamu pilih ini. Tak boleh pula yang ni kamu pilih ini, yang ni pula pergi sini. Tak boleh. Okay, dia kena datang daripada satu point, terpulang. Kamu nak choose mana-mana point pun boleh. Okay, saya choose point A. So daripada point A, kita keluarkan direction dia. Ini vektor yang kita akan cari. So kita tulis. Kita nak cari vektor AB. Dan juga kita nak cari vektor AC. So kamu punya kerja mungkin berlainan dengan kawan kamu. Mungkin kawan kamu choose point C. So kalau kawan kamu choose point C, vektor apa yang dia cari? CA, CB. CA dan juga CB. Okay? Alright. So sekarang kita dah ada vektor dan juga kita tahu apa yang kita nak cari. So kita okay, tak apa, abaikan dulu, kita cari dulu lah. Banyak sangat benda nak cakap. Tak tercakap pula. Okay. So ini kita dah tahu nak cari direction vector AB, O belakang, tolak O depan. Tak payah susah-susah AO plus OB, tak perlu. Jangan banyakkan kerja kamu yang sudah sedia banyak. Kekalkan dia saja. O belakang, tolak O depan. O belakang, tolak O depan. So, sebab apa kita ambil O belakang tolak O depan? Sebab semua point yang dia bagi ini ialah position vector. Position vector tu apa? Dia vector yang datang daripada origin. So kita tak payah nak susah-susah negatifkan dia. Terus gunakan formula ini. Okay. So kita ada OB. So ini kalau kita tukarkan menjadi vector, dia ialah 3I plus J plus 0K. So saya nak mudahkan kerja. Terus 3, 1, 0. Tolak. Negatif 1, 2, 3. Okay. So ingat saya ada bagi tahu. Saya rasa saya tak bagi tahu
satu kelas, saya tak ingat kelas mana yang saya tak bagi tahu, jawapan akhir mesti dalam bentuk IJK. Okay. Kita nak mudahkan kerja kita, nak guna column matrix boleh, nak guna yang segitiga ni boleh, tapi jawapan akhir bagi dalam bentuk IJK. Okay. So from here we have 3 minus negative 1, we have 4i. Miss, Ya, salah ke? kita bukan guna point A kata. Oh ya, betul-betul. Terima kasih. OA. 1, negatif 1, 2. Thank you. So 3 minus 1 is 2i. Terus tukar jadi i. 1 minus negative 1 plus 2j. 0 minus 2 kita ada negative 2. Okay, so AC minus AC pula. So OC is negative 1 to negative 3 minus OA 1 negative 1 2. Kita ada negative 4i plus 3j minus 5k. Okay, jawapan akhir bagi dalam IJK. Okay, sekarang sebenarnya balik semula. Jangan terlalu fokus sangat sampai tak tahu nak cari apa. Okay, soalan minta cari unit vector normal to the plane. Okay, so kita dah tahu inilah sebenarnya formula kita. So apa yang kita tak ada ialah A cross B. Okay, dalam kes kita bukan vector A, vector V. Dalam kes kita vector AB dan vector AC. So apa yang kita tahu dekat sini ialah N, ada N dekat sini. Apa pula N? Sorry macam mana saya nak cakap? Okay, kita perlukan A cross B di sini. Okay, kita kena cari AB cross dengan AC. Okay. Which is bila kita dapat AB cross AC, ini ialah kita punya N. Okay. Bila crosskan AB dengan AC, kita akan munculkan satu lagi vektor which is vektor normal. Normal tu yang perpendicular. So ini vektor normal kita lah. Okay, so sekarang kita akan cari AB cross AC. I, J, K. AB kita ialah 2, 2, negatif 2. AC kita ialah negatif 4, 3, negatif 5. Okay, so macam biasa tutup satu, tutup. Jangan lupa dulu kita punya positif, negatif, positif, positif. Something I minus negatif, something J, positif, something K. Tutup satu, negatif 10 minus 6. Okay, negatif 10 minus negatif 6. Okay, tutup K, negatif, betul ke saya ni? Betul. Negatif 10 minus 8. Sekejap, betul ke saya tulis ni? Salah ni kan? Negatif 1 minus negatif 1. Sini negatif 2. Sini negatif 2. Minus 4. Okay. Alright, tutup K. 2 times 3, 6. 2 times negative 2, negative 4. So negative 6 minus negative 4. So susun, kita akan dapat negative 4i plus 14j plus 10k. Okay, so itu AB cross AC kita.
So barulah kita boleh gunakan formula yang kita ada dekat sini. So instead of U dekat sini, ini kita akan tukar dia menjadi N lah. Okay, sebab kita cerita pasal normal. So we want to find unit vector perpendicular to vector A, B and AC. So formula is vector normal kita bahagi dengan magnitude normal kita. So vector normal kita ialah inilah. Negative 4i plus 14j plus 10k over square root negative 4 square plus 14 square plus 10 square. Okay. So kira yang di bawah kita akan dapat two square root 78 and simplify we will have negative 2 over square root 78i plus 7 over square root 78j plus 5 over square root 78k. Okay, and that will be our unit vector perpendicular to vector E and B. Okay, atau dalam kes kita ialah unit vector normal to the plane. Okay, so kalau tekan calculator kamu akan dapat square root 2 over square root 78, kamu akan dapat square root 78 over 39. This boleh juga diterima. Ini boleh, ini pun boleh. Ini dah setelah dirationalizekan. Okay, nak leave it our answer like this also boleh. Okay, last example. Given vector A, vector B, by using vector product, show that A and B are parallel. So from here, we straight away know that if A parallel to B, A cross B equals to 0. Okay. So macam mana nak tunjukkan dia ialah parallel, this is the steps. Okay, saya tak nak tengok steps yang lain, saya tak nak tengok 0 equals to 0 pun. Okay, semua step mestilah sama. So what we have to find here is A cross B. A cross B, ini macam biasalah kira. I, J, K, 2, negative 1, 4, negative 6, 3, negative 12. So positive 12 minus 12I minus tutup J, negative 24 plus 24J minus 6 minus 6. Okay. Which is kita dapat 0. Okay. Tak boleh berhenti dekat sini, mesti ada conclusion. Since A cross B equals to 0, A is parallel to B. Selesai. So itu cerita vector product, penggunaan vector product kita. So nantilah next week, bukan next week, esok kita ada kelas kan? Jadual hari Jumaat. Esok kita akan sambung example 19 dan juga area of parallelogram, and kita dah boleh masuk application sikit. Okay ke semua? Okay, Miss. Okay, alright. So itu saja untuk hari ini. Thank you. See you guys tomorrow. Thank Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Thank you. Miss.